Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, yang saya kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid. Seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi pada tahun ini dalam program sambutan memperingati peristiwa kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun lepas rasa tak boleh buat tuan-tuan. Tahun ni lah kot baru kita dapat sama-sama di seluruh negara memperingati sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di negara kita. Malam ni tuan-tuan, saya nak mengajak kita semua untuk sebelum tu tuan-tuan, buku ni bukan wajib beli, tuan-tuan pegang dah tu, tuan-tuan tak mau tuan-tuan bagi balik lagi. Rasa silap dia duk ambil pula, tak boleh bagi balik. Sebagai tuan-tuan boleh tengoklah sebagai panduan dalam kuliah kita ni. Okay. Saya tuan-tuan, bila sebut Maulidur Rasul, matlamat kita mengadakan program ini, tujuan umat Islam peringat 12 Rabiul Awal, walaupun tidak disepakati oleh ulama, kata hari ini hari Nabi SAW dilahirkan, ulama kita buat gesa kita peringat hari ini, kerana matlamat di sebalik kita mengadakan program kita ini ialah nak sampai kepada rasa sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, yakni tidak akan sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah aku ini lebih dicintainya daripada ayahnya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh manusia yang ada. Kita semayanglah sampai hitam dahi kita, kita berzikirlah sampai putih biji tasbih kita, kita buatlah apa amalan sekalipun, pi umrah, buka yang ni umrah ni kita dulu sampai, tak sempurna iman kita. Walaupun kita rajin buat segala kebajikan dalam kehidupan dunia kita ni, Islam lah ni, tanpa kita berasa sayang, rasa kasih kepada Nabi SAW. Jadi oleh sebab itulah kita sama-sama memperingat, kita ajak generasi kita ajak anak-anak kita ajak seluruh masyarakat kita kena peringat Nabi ni, pasal nak bagi timbul rasa sayang. Sayang dan kasih ini tidak akan dapat hadir dalam hati kita kecuali kita kena kenal dulu Nabi SAW. Tidak mungkin kita akan rasa sayang dan kasih kepada seseorang yang kita kenal dia tu kenal sikit-sikit, atau lagi jauh lagi kita tak kenal langsung. Mustahil kita akan rasa sayang kepada orang yang kita tak kenal. Jadi oleh itu saya usahalah menerbitkan buku sirah ni atas pengalaman sikit sebanyak. Duk mengajak, saya mengajak di radio tu mau 7 tahun lepas tuan baru habis sirah ni. Tu mengajak tiap-tiap minggu, hari Khamis mengajak sirah. Barulah tahun 2 ni baru ditambah penceramah jadi 2 kali seminggu. Sebelum ni tiap-tiap minggu 45 minit mengajak di radio, bukan boleh kona tuan-tuan. Ceramah di masjid boleh lah, kona sampai tak tahu pas mana, kitab tak baca pun. Ada apa channel lagu tu apa dah.
Radio tak boleh. Kona lagi penerbit tegur tu ya, Ustaz tak boleh kona. Straight mengajar ni. 7 tahun baru habis tuan-tuan. Kalau mengajar sebulan sekali lah lagu kuliah-kuliah di masjid, tuan-tuan agak-agak lemah mana nak habis tuan-tuan. Sahih dah. Ramai jemaah duk mengaji tu mati dulu lah tuan-tuan. Tak habis. Lagi depa abang Ustaz. Ustaz ingat tak pakcik yang duduk tiang tu, duduk tiang tang, dia duduk abang tiang tu tunjuk lagi mati semua kacau pula kan. Mati hujung ni Tok Imam abang ni tak ada dah, hak ni pun tak ada dah. Dah sebulan sekali tuan-tuan. Silap-silap Tok Guru pun jalan dulu tak habis sirah. Oleh sebab itulah saya usaha juga terbit buku ringkasan ni kan. Yang taklah terlalu besar sangatlah tekan. Buku ni ada 250 muka surat lah lebih kurang. 250 muka surat. Saya harap akan diterima oleh masyarakat untuk kita mengaji buku ni. Sepintas lalu bagi habis sejarah Nabi SAW ni. Barulah ada harapan untuk kita dah kenal, untuk kita tingkatkan lagi, kita baru rasa kita menghargai. Kita akan rasa besarnya jasa Nabi SAW, susahnya nak sampai kat kita Islam ni. Barulah kita akan rasa sayang. Barulah bila kita salawat tu daripada hati kita. Mai hari Jumaatnya kita akan peringat anak-anak kita salawat kat Nabi. Bila mai hari Jumaat, Nabi SAW suruh salawat kat dia. Suruh bukan sekali, suruh bagi banyak salawat kat Nabi. Pagi tadi saya kuliah ni lah, maulid juga di Kidu, di College Islam Darul Ulum, pelajar-pelajar di sana nak ambil stamp yang diploma di sana tu. Belum ceramah saya tanya tu, beritahu okay, semua ambil nombor telefon ustaz, WhatsApp ustaz nak tengok apa mengaji agama ni, tolong terjemah Ustaz salawat. Macam-macam ada beratus salawat ni. Orang kita tak tahu makna salawat tuan-tuan. Dan bila kita terjemah salawat, semua orang akan terjemah dia, kebanyakan orang akan terjemah dia, ya Allah salawatkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perkataan salawat tu bahasa Arab. Bila kita terjemah bahasa Arab juga orang Melayu faham. Kita tak faham apa dia salawat. Salawat ni ialah kita mendoakan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menambahkan, melipat gandakan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, makna dia ya Allah. Allahumma, makna dia ya Allah. Salli, fa'il amar. Kita sedang memohon sesuatu sebab kita minta ke Allah Ta'ala, itu doa. Salli, fa'il amar tu, kita kata berikanlah rahmat, berikanlah, tambahkanlah, lipat gandakanlah kasih sayang, segala kebaikan kepada Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ni bila kita sayang kepada seseorang, naluri kita akan doakan kebaikan kepada orang tu. Anak kita tak hantar masuk universiti, susah hati. Lagi dia boleh kawal lagu mana orang tak tahu. Kalau boleh kawan baik-baik, rajin pergi, ajak dia pergi ke masjid, ajak dia pergi ke surau, pengaruhi dia ke arah kebaikan, insya-Allah anak kita akan jadi. Kita pun doa, ya Allah bagilah anak aku dapat kawan yang baik, ya Allah. Kita akan minta baik, kita akan doakan kebaikan kepada orang yang kita sayang. Sebab apa? Kita pasal apa kita minta tu? Pasal kita sayang kat dia. Tapi kalau sampai kita tak tahu kita minta apa, oh tu masalah. Kita minta apa? Kita sedang memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah berikan segala kebaikan, rahmat, kasih sayang kepada Nabi dan juga kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, saya kempen tiap-tiap kali mai Maulid ni, memang saya akan kempen masyarakat. Tak mana saya ceramah baca sirah.
Sebab ceramah maulid ni tuan-tuan, sejam kata saya ceramah, jam suku ke, jam setengah ke, nak boleh cerita banyak mana? Dia tak boleh. Mai ustaz lain pun dia ulang tu lah juga, pusing sikit lari lagi dia balik ikut tu balik. Jadi dia takkan habis sirah ni. Mau tak mau tuan-tuan, oleh kerana madah ataupun subjek sirah ni besar, kena baca. Dan sirah Nabawiyah ni sangat penting dalam hidup kita. Saya baca kat tuan-tuan, petikkan kata para alim ulama kita, saya tak nak baca semua, ambil 2 orang malam ni. Tuan-tuan tengok penting mana sirah Nabawiyah sebelum kita buka buku ni sekali lagi. Yang pertama saya nak petik kata-kata Ali Zainal Abidin. Orang Syiah panggil dia Al-Imam As-Sajjad. Dia cucu Sayyidina Husain, cicit Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi dia pernah sebut, dan kata-kata ini dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Dia kata, kunna nu'allamu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu as-surata minal Qur'an. Kami ni, dia kata generasi kami ni zaman tabi'in, salah satu zaman emas, zaman sahabat dengan Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Dia kata kami dulu ni diajar oleh ayah kami, oleh guru-guru kami, generasi yang sebelum kami tu ajak kami tentang maghazi Rasulillah, siri peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada 28 kali Nabi perang. Hak Nabi pi, hak Nabi tak pi lagi banyak. Ibnu Ishaq kata ada 32 kali. Kami diajar tentang maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana kami diajar satu surah dalam Al-Quranul Karim. Quran ni tuan-tuan nak bagi boleh baca elok, baca baik, bacaan kita tidak ada kesalahan, kita mesti belajar ambil daripada mulut tok guru. Orang kata talaqqi dan musyafahah. Kita talaqqi, kita belajar cara nak sebut huruf daripada huruf alif, ba, ta. Tok guru kita beralih sampai kita pun lahir boleh sebut dengan baik, dan bacaan kita oleh kerana dia ulang-ulang lancang bacaan kita. Kalau kita berhenti takat tu, tak lulus Quran, dia tak boleh macam tu. Dia kena baca Quran tu dekat tok guru tuan-tuan sampai khatam. Kena sampai khatam baru lulus. Sebab dalam Quran, kalau takat kita belajar bagi boleh baca saja, kita takkan tahu macam mana nak saktah. Ada berapa tempat nak kena saktah dalam Al-Quranul Karim. Lagu mana nak saktah, tok guru kena tunjuk. Nak ismam, sampai tang ismam, baru dia boleh tunjuk, tang ni kena ismam, tang ni pula asal lagi kena naqal. Kena baca satu-satu sampai habis, barulah kita layak digelar orang yang telah mempelajari Al-Quranul Karim. Itu Quran. Kita alhamdulillah di Malaysia ni masih ramai orang boleh baca Quran, sebab kita belajar satu-satu sampai khatam. Ulang pula lagi, tak puas hati lagi. Tapi sirah Nabawiyah kita tak buat lagu para sahabat buat dulu, seperti tabi'in buat dulu. Mereka bukan mengaji Quran macam tu, mengaji sirah Nabawiyah ni tuan-tuan. Peperangan-peperangan Nabi semua tu belajar satu-satu macam mengaji Quran, kata Ali Zainal Abidin. Maka lahirlah generasi sebaik generasi mereka tuan-tuan. Kita nak jadi lagu mereka, sebab kita tahu tu contoh kita, contoh teladan kita ialah Nabi sebut dah, sebaik-baik manusia ialah mereka yang hidup di zamanku. Thummal ladzina yalunahu, kemudian generasi berikutnya tabi'in, kemudian generasi berikutnya tabi'in. Kita tahu tu contoh. Kalau kita nak buat contoh lah sebagai orang Islam ni, ada contoh siap dah kat kita. Kita nak jadi lagu mereka.
Tapi ramuan yang mereka guna, resepi yang mereka guna untuk melahirkan generasi macam mereka, kita tak guna. Adakah nak jadi lagu mereka tuan-tuan kalau kita tak mau ambil resepi lagu mereka tu? Mana nak jadi? Kita orang ajak nasi, sini pun nasi apa? Tengok sedap sangat, duk tunjuk Facebook tu. Biryani lah kan. Kita tengok tu, uish bagus ni, kita pun ambil resepi. Balik kita alter tuan-tuan, kita buat lagu lain. Hak dia bubuh hak ni, kita bubuh hak lain. Hak dia pun kita tak ni mahal bang. Saya jadi lagu tu orang. Mampu tak jadi. Balik dua heran, awak nasi Arab ni tak jadi macam nasi Arab. Nak jadi nasi Arab pun buah belacan. Arab buat nasi Arab kan buah belacan, kita buat nasi Arab hantam buah belacan sok-sok ni buh. Mana nak jadi? Kita tak ambil rempah asal dia tu. Yang kedua tuan-tuan, saya nak baca kat tuan-tuan kata-kata seorang ulama zaman kita hari ini, iaitu Syekh Ali Tantawi, seorang ulama daripada Syria. Dia kata lagu ni tuan-tuan, yajibu ala kulli rabbi usratin an yakuna fi baitihi kitabu jami'in min kutubi siratin nabawiyyah wa an yaqra'a fihi da'iman wa an yatluwa minhu ala ahlihi wa awladihi wa an yaj'ala lidhalika sa'atan kulla yawm liyunshi'u ala ma'rifati siratir rasulil a'zam sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ali Tantawi, dia kata wajib kepada setiap ketua keluarga yang jadi ayah di rumah, ibu yang akan membantu pendidikan anak-anak di rumah, setiap mak ayah ni dia mesti memastikan di rumah dia ada sebuah kitab sirah. Kena bagi ada kitab sirah. Bukan kitab lagu ni. Hani tak masuk dalam kata-kata dia ni. Dia kata kitabu jami'in. Kitab tu ialah kitab yang jami', mana yang merangkumi, meliputi seluruh kehidupan Nabi SAW secara detail. Hak ni ringkasan. Hak besar sikit lah. Kalau tuan-tuan nak beli, saya cadangkan kepada tuan-tuan dan cari. Kalau hak zaman moden kita ni hak banyak diterjemah hari ni, Ar-Rahiqul Makhtum karangan Mubarak Furi, Safiyur Rahman Mubarak Furi. Hak tu bagus, agak lengkap. Terjemahan dah ada dah. Tu pun terbaik agak lah, mau 7-800 muka surat. Bila nak baca tak tahulah, tapi kena bagi ada dulu. Hak saya ni tumpang-tumpang kan, nak bagi boleh. Kalau kita nak mengajak senang sikit lah, bab kecil tidak jenuh nak baca hak besar tu. Tama bagi ada. Ni kewajipan kepada setiap keluarga, nak memastikan kita nak bagi generasi kita ni kenal Nabi SAW. Baru kita boleh bercakap soal sayang, kasih, rasa menghargai. Dan dia kena baca, wa an yaqra'a fihi daiman, kena selalu baca tentang sejarah Nabi ni kan. Wa an yatluwa minhu, dan dia kena baca pula ala ahlihi wa auladih, kepada isteri dan kepada anak-anak dia kena baca. Saya tuan-tuan, alhamdulillah lah, baru ni bila kita PKP, walaupun kita tak boleh pergi mana kan, sana tak boleh, sini tak boleh, nak main pendang ni pun tak lepas, sangkut bawah apa tu, bawah jejantas tu sangkut. Kalau dia tak tanya tak apa. Kadang-kadang dia buat bukunya Nabi mana, Allah, nak abang apa pun tak tahu, nak muhung dia tahu, ustaz pun muhung ke? Tak berani nak muhung kita pun. Tapi takat saya duduk lalu tu semua lagu tu lah. Alhamdulillah lepas lah, boleh lah main pendang ni. Payah. Walaupun masa tu nak pergi sana susah, nak pergi sini susah, tapi rahmatnya tuan-tuan boleh duduk di rumah. Nak pergi surau pun tak boleh, main masjid pun dia tak bagi. Masa tu mengajak di rumah. Oh, puas mengajak anak-anak tuan-tuan.
Mengajar anak ni habis. Mana yang duk habaq ke orang tu boleh mengajar sirah pun saya baca kat dia. Bagi habis dengar ayah nak ajar hangpa. Duk ajar orang ni anak ni haram tak ada nak ajar. Qasasul anbiya dan baca. Tu berkat apa? Berkat PKP. Tak ada PKP, tak ada anak kita pun tak tahu pergi mana. Ni depa semua duduk di rumah. Kita pun duduk di rumah. Kuliah maghrib ada, kuliah lohor ada, hari apa nama subuh lagi. Boleh lajak ikut dan kita. Di masjid kalau depa lena tengok gitu lah. Di rumah lena pungai pegang apa-apa pungai lena no. Masjid buat gitu betul ustaz ni. Tu berkat PKP tu boleh mengajak. Kena mengajak tuan-tuan. Kita kena baca ya. Kalau kita tak boleh mengajak, kita baca. Bagi sampaikan benda tu pada anak-anak kita. Bagi dia kenal Nabi SAW. Kenapa kata Syekh Ali Tantawi? Liyunshi'u ala ma'rifati sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Supaya anak kita ini membesar dalam keadaan dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Nabi itu dia tahu. Jadi sebab itulah tuan-tuan saya kempen sangat-sangat tuan-tuan supaya kita kena ambil berat tentang sejarah Nabi. Kerana tuan-tuan di sekolah-sekolah tuan-tuan jangan haram tuan-tuan. Depa buang habis sirah Nabi ni. Tinggal ambil lah hak ni sikit. Kalau kita tanya depa lah tuan-tuan, tanya pernah dengar tak perang nama dia perang Zatul Raqa'? Kelam budak-budak kita. Perang Al-Ghabah. Perang apa tu dia kata? Yang dia tahu bunyi sikit-sikit Uhud. Tu tahu nampak lah juga. Badar pun bolehlah bayang-bayang sikit-sikit. Ahzab nampak juga. Tapi sebarang perang Hunain bila agak-agak berlaku, tanya anak dia tak boleh jawab. Pasal apa? Pasal tak dipelajari di sekolah. Buang-buang. Lepas tu saya menggesarlah siapa-siapa yang ada kabel besar-besar kan. Sini dah YB kita, YB awang kita ada. Menteri lah ni. Tu boleh lah tu. Tu kabel-kabel besar yang kita harap orang-orang lagu ni dia kekal duduk di atas tu boleh lah. Kalau boleh pegang Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan tu, kena fikir, kena bawa masuk subjek ni dalam sukatan pelajaran supaya kita dapat pastikan sebelum anak kita keluar daripada sekolah menengah dia baca dah sejarah Nabi SAW. Okey tuan-tuan lah kita buka buku ni. Okey. Saya nak buka terus tuan-tuan malam ni buku ni. Tuan-tuan buka di muka surat 22. Kita tengok nama Nabi kita dulu. Nabi kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi kita ni tuan-tuan ulama berbeza pendapat. Ada yang menyebut sampai 90 nama Nabi. Ada ulama yang mengarang kitab ni kata sampai 300 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama kata taklah sampai banyak tu. Yang banyak-banyak tu ialah sifat Nabi bukan nama Nabi. Jadi bila kita balik tengok hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi kita ni ada 5 nama. Satu nama Nabi kita ialah Muhammad. Yang kedua Ahmad. Yang ketiga Al-Mahi. Yang keempat Al-Hashir. Dan yang kelima ialah Al-Aqib. Ini Nabi sebut secara jelas dalam hadis nama Nabi ada 5. Cuma ulama kita kata bukanlah maksud Nabi hak tu saja. Itu sebab tu yang jadi lebih daripada tu pandangan para ulama. Dalam 5 nama ni pula nama yang paling popular Muhammad dan juga Ahmad. Lah kita nak tengok dua tu malam ni. Muhammad ni makna apa? Yang bagi nama ni kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah tuan Nabi Abdul Muttalib. Dia apa nama tu? Orang tanya dia, pasal apa nama Muhammad sedangkan nama itu tidak popular? Asing, nama tu pelik pun nama tu dalam kalangan masyarakat Arab, pelik nama tu. Tak pernah orang buh nama tu. Cuma dalam buku-buku sirah menyebutkan ada beberapa orang juga
yang ada nama Muhammad ni di tanah Arab. Kerana pada masa ini zaman tu zaman dekat dah dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi Nabi akhir zaman. Orang Yahudi, orang Nasrani dah mula bercakap tajuk itu. Maka pada ketika itu orang isu kelahiran Nabi akhir zaman ni, semua orang cita-cita kok anak dia jadi Nabi akhir zaman. Ada 4-5 orang buh nama tu, termasuk Abdul Muttalib. Bila ditanya Abdul Muttalib pasal apa dia buh nama tu, dia kata aradtu an yahmadahu Allahu fis sama wa yahmadahu an-nasu fil ard. Dia kata aku yang buh nama tu pasal aku harap cucu aku ni akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, dan cucu aku ini akan dipuji oleh semua manusia di atas muka bumi ini. Itu harapan dia. Orang bila orang puji ni orang baik ke orang tak baik tuan-tuan? Orang baik lah kan. Bila puji ni pemurah lah pakcik tu, rajin lah pergi semayang jamaah, dia ni tak kedekut langsung, tak reti marah langsung, orang buat macam-macam kadang tu puji. Dia ni segak, kita puji dia. Jadi itu harapan Abdul Muttalib terhadap cucu dia ni kan. Lah kita nak tahu dulu makna Muhammad tu. Tuan-tuan tengok di muka surat 22 tu, kata Syekh Muhammad Sya'rawi, seorang ulama besar di negara Mesir. Kalau tuan-tuan tengoklah YouTube banyaklah, dia meninggal dah. Tapi dia ni tuan-tuan banyak menafsirkan Al-Quranul Karim. Saya masa kalau dia cakap Fusha saya faham, dia cakap Ammi saya tak apa nak erti, saya tak ngaji di Mesir. Tapi baguslah ceramah-ceramah dia hak saya faham. Antaranya saya tengok dia cerita tentang Al-Farqu baina Muhammadin wa Ahmad. Apa beza Muhammad dengan Ahmad? Jadi dia kata Muhammad ni ialah ismun waqa'a alaihi alhamdu min ghairihi kathira. Muhammad ni ialah satu nama yang dipuji oleh orang lain, dia kena puji. Waqa'a alaihi alhamdu min ghairihi, orang lain puji dia. Kathira, dengan banyak kali, berulang-ulang kali, tak henti-henti. Itu makna Muhammad. Kerana Muhammad ni ialah sirah mubalaghah daripada perkataan Mahmud. Katalah ada tempat kita nama dia Mahmud. Mahmud tu makna dia orang tu orang yang dipuji. Dia buat baik apa-apa orang puji, ish bagusnya dia. Orang yang kena puji tu dipanggil Mahmud. Tapi sekali tu lah. Tapi kalau Muhammad, dia sirah mubalaghah kepada perkataan Mahmud tu. Maksudnya orang puji dia bukan sekali. Orang puji dia tak berhenti-berhenti, tak habis-habis orang puji dia. Dan orang yang kena puji ini mestilah orang baik macam kita kata tadi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, memang nama dia ni kena dengan sifat-sifat yang ada kepada dia. Memang betul nama dia memang Muhammad. Dia memang dipuji, semua orang puji dia. Sahabat-sahabat Nabi jangan ceritalah puji Nabi, sebab mereka beriman kepada Nabi, mereka terima kebaikan daripada Nabi, mereka tengok Nabi, mereka bergaul siang malam dengan Nabi, memang mereka puji. Sahabat-sahabat yang sekali-sekala jumpa Nabi, yang sebelum ini meluat tak ada, jumpa tuan-tuan puji tu, masuk Islam tu. Saya bagi contoh seorang dalam buku ni. Tuan-tuan boleh tengok di muka surat 192. Tuan-tuan buka 192. Ada satu kisah yang berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah. Okey, 192. Yang ada buku boleh tengok. Dalam peristiwa Sariyah Muhammad bin Maslamah ke satu tempat nama Qarta, Nabi utus mereka. Masa mereka balik tu, mereka jeromoh
jumpa dengan satu orang laki-laki daripada kabilah Bani Hanifah. Dia ni tuan-tuan, kabilah dia ni sangat meluat, sangat benci kepada Islam ni. Ini dia tak masuk Islam lagi zaman ni, tahun 6 Hijrah. Musailimah Al-Kadzab, mai pada kabilah dia. Kabilah Thumamah bin Uthal. Jadi dalam perjalanan balik, para sahabat ni jumpa dengan dia, Thumamah bin Uthal. Bila jumpa dengan dia, mereka tangkap dia. Betul ni kabilah musuh kita, selalu dia buat honak kat kita ni, tangkap. Dia ni pula tuan-tuan dalam perjalanan nak pi ke Madinah, niat dia ialah nak pi bunuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia kena tangkap, buat balik pi Madinah Al-Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya Thumamah ni diikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Ikat bekas tu. Tapi dalam Islam, salah satu ajaran yang sangat mulia ialah tawanan-tawanan perang ni kena layan baik, kena bagi makan kepada mereka baik daripada makanan yang kita makan. Jadi para sahabat bila tiba waktu makan, dia akan bawa makanan kepada dia, buka ikatan dia, layan dia ni, serve dia makan. Pelik dia. Selalunya tawanan orang bagi lebih kurang ya, dia ada, dia kena tawan, dilayan dengan cukup baik. Dan sengaja Nabi tambat dalam masjid tu nak bagi tengok macam mana orang Islam beribadah, tengok sikap orang Islam supaya dia mendengar Al-Quranul Karim. Dan tiap-tiap pagi Nabi akan ziarah dia. Bila Nabi ziarah dia, Nabi tanya dia, bagaimana keadaan kamu wahai Thumamah? Dia akan kata kat Nabi SAW, dia kata, in taqtul dhadam wa in tamunna ala syakir wa in turidil mala tu'ta minhu ma syi'ta. Dia kata kat Nabi SAW, dia kata, aku ni wahai Muhammad, kalau hang bunuh aku, ingat, aku ni kalau dibunuh, kaum aku akan tuntut bela. Bani Hanifah ni, tentera dia 40,000. Mereka ni lah yang murtad. Kabilah dia lah yang murtad lepas Nabi wafat ni. Sampai 40,000 orang kabilah dia. Musailimah Al-Kadzab daripada kabilah Bani Hanifah. Kalau engkau bebaskan aku, engkau telah membebaskan orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Dia kata, aku kalau hang buat baik ke aku jenis orang yang orang buat baik ke aku akan kenang jasa dia, aku akan balas kebaikan tersebut. Kalau hang nak duit, nak harta, mintalah banyak mana pun, pasti akan diberikan, sebab dia salah seorang pembesar daripada kabilah Bani Hanifah. Apa pun orang mesti bagi dia kata. Nak minta. Hari pertama Nabi ziarah dia, itu kata-kata dia kat Nabi SAW. Hari kedua Nabi pergi jumpa dia lagi, dia kata hak tu juga. Hari ketiga, itu juga dia kata kat Nabi SAW. Dan dalam tempoh tu, dia duduk tengok macam mana orang Islam semayang, dia dengar Al-Quranul Karim. Akhirnya Nabi bebaskan dia. Bila Nabi bebaskan dia, dia keluar api. Lepas tu dia patah balik, dia masuk Islam. Dia kata, aku nak masuk Islam. Kemudian dia kata kat Nabi SAW, tengok ucapan dia tu. Dia kata, wallahi ma kana ala wajhil ardi wajhun abghada ilayya min wajhik, faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Demi Allah, kata Thumamah, sebelum daripada ni, atas muka dunia ni wajah engkau lah wajah yang paling aku meluat, yang paling aku benci atas muka dunia ni. Tapi hari ni dia kata, wajah engkau lah wajah yang paling aku kasih atas dunia ni. Dia sambung lagi tu, demi Allah, tidak ada agama di atas muka bumi ini yang paling aku benci melebihi agamamu. Sekarang agamamu lah yang paling aku kasihi. Tu orang kenal Nabi saya, dia akan sayang, dia akan rasa kasih. Sebab apa? Dia kenal.
Dia tengok, oh macam ni sebenarnya Muhammad, bukan macam mereka cerita. Satu lagi tuan-tuan, kita tengok, tuan-tuan buka di muka surat. (55). Saya nak tunjuk kat tuan-tuan kesesuaian nama Nabi itu. Nama Nabi Muhammad, orang puji sampai orang sayang dan kasih. Muhammad tu memang betul nama Nabi lagu tu. Sifat Nabi pun secocok dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita. Mahatma Gandhi, Hindu, tuan-tuan. Dalam majalah Young India tahun 1924 tu, dia tulis, dia kata apa, saya menjadi lebih yakin bahawa pedang bukanlah penyebab Islam memenangi hati orang-orang terdahulu memeluk Islam. Dia kata lagu ni pasal apa tuan-tuan? Pasal pada masa tu orang duk tuduh, sampailah geng-geng orientalis ni duk tuduh Islam ni berkembang dengan kekerasan. Nah, Islam tersebar di sana, di pasal apa? Paksa. Letak pedang tang tengkok tu, Aslim, taslam. Kalau tak masuk Islam, bunuh. Jadi dia kata, dia kata lah ni dulu dengar orang duk kata kat Islam macam-macam lah, dia kata dia yakin bukan pedang, bukan kekerasan yang menyebabkan orang masuk Islam. Sebenarnya sifat kesederhanaan Nabi SAW, ciri-ciri serta pribadi nabinya yang sangat hebat, sikapnya yang sangat menepati janji, keprihatinannya terhadap sahabat-sahabat dan para pengikutnya, keikhlasannya, sifat takutnya, kepercayaan mutlaknya terhadap Tuhan dan misinya sendiri. Perkara inilah yang menyebabkan dia berjaya mengatasi setiap permasalahan dan bukannya pedang. Tuan-tuan tengok dia punya wasf, gambaran terhadap Nabi SAW tu, kita pun tak boleh nak bagi, tuan-tuan. Dia orang bijak, orang cerdik ni, bila dia baca tentang sejarah Nabi, tuan-tuan, dia nampak terus ini punca yang Islam tersebar mudah sangat ni kan. Dalam masa 23 tahun saja Nabi tawan Jazirah Arabiyah, punya cepatnya perkembangan ajaran Islam. Masuk zaman Sayyidina Umar, Islam ni dah sampai habis, sampai Mesir, sampai Afrika, semua masuk Islam. Bukan kerana pergi paksa orang masuk Islam, tapi kerana Nabi SAW. Hebat sangat Nabi kita ni kan. Dengan sederhananya, tawadhu'nya, dengan segala kebaikan semua ada kat Nabi SAW. Itu kekuatan yang ada pada agama kita, pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Gandhi ni tuan-tuan, dia baca buku ni, dia bukan main ni ceramah-ceramah kita nak kena hurai, tak ada. Dia baca, akhirnya dia dapat kesimpulan, ni kekuatan yang ada kepada Islam, iaitu Nabi kita seorang yang sangat hebat, dan berjaya pula membentuk pribadi para sahabat yang sangat hebat pula, buat kerja macam mereka Nabi para sahabat. Itulah Islam ni berkembang sangat cepat, sehingga alhamdulillah kita yang duduk kat Malaysia ni pun, mai duduk kat Poyak ni pun boleh terima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu nama Muhammad, tuan-tuan. Nama kita tak tahulah, kita tahu nama Muhammad je. Nama Muhammad yang kerap kali, yang tak habis-habis dipuji, tapi nak puji tang mana tak tahu, semua tak baik ada belakang. Nak kata pemurah, kedekut bukan main. Nak kata rajin main sembahyang jemaah, tak juga. Nak kata rajin baca Quran, tak juga. Suara tak sedap, rupa tak elok, di rumah punya segala-gala hal tak baik, tapi nak puji tak boleh. Nama Muhammad, tak kena, tuan-tuan. Kena ubah. Mana kita nak tahu, nama aku ni kena jadi baik, baru sesuai, baru kena dengan nama Muhammad, walaupun adalah tambahan-tambahan selepas daripada itu. Lah kita nak tengok pula nama yang kedua, iaitu nama Ahmad. Ahmad tu apa dia? Ahmad ni ismun waqa'a minhu alhamdu li ghairihi kathira. Ahmad dia terbalik. Tadi Nabi dipuji, sekarang ni dah Nabi lah yang memuji orang lain.
Hamd, saya pernah ceramah kat tuan-tuan di sini, alhamdulillahi rabbil alamin, dia ada makna terima kasih dan syukur. Nabi puji, Nabi SAW berterima kasih, Nabi SAW sangat bersyukur, tak henti-henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah, Nabi kita lah orang yang paling kuat memuji, paling kuat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad, mana satu orang Nabi yang akan dibangkitkan kelak, nama dia Ahmad, sifat dia pun Ahmad, orang yang sangat kuat memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Syekh Sya'rawi buat kesimpulan, dia kata apa? Ahmad mubalaghatun fi hamid. Ahmad tu ialah sirah mubalaghah kepada hamid. Muhammad mubalaghatun fi mahmud, adalah sirah mubalaghah kepada mahmud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina amrayn fahuwa mahmudun min Allah wa hamidun lillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan kedua-dua sifat ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, dan baginda sendiri juga sangat banyak memuji dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi kita. Nama pun nama hak baik, nama hak cantik, sesuai dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buka pula muka surat 29. Sempena Maulid ni tuan-tuan, kita nak tengok nasab Nabi juga, turunan. Nabi bersabda, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Kinanah dalam kalangan anak cucu Nabi Ismail, dan Allah memilih Quraisy daripada anak cucu Kinanah, dan Allah memilih Hashim daripada anak cucu Quraisy, dan Allah memilih aku daripada anak cucu Hashim. Hadis ni nak abang kata, Nabi ni kalau tengok daripada keturunan dia pun adalah keturunan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita nak sebut tu, kita kena tahu dululah keturunan Nabi. Sebab tu tengok di bawah tu ada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah. Baginda ialah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Setakat itu para ulama semua sepakat itulah nasab Nabi SAW yang sahih. Atas pada tu sampai kepada Nabi Ismail, yang tu khilaf ulama. Jumlah pun berbeza, cara menyebut nama mereka pun berbeza. Jadi kita tuan-tuan, bila tengok ceramah-ceramah tok guru orang Arab ni kan, dia sebut nasab Nabi ni sebut main-main gitu ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Sebut tu macam tak ada apa gitu. Mudah sungguh dia buat apa. Sebenarnya senang ya tuan-tuan nak apa dia. Tuan-tuan ikut kaedah saya bagi dalam buku ni, muka surat 30 tu ada kaedah mudah sangat. Inilah saya rasa yang paling mudah kalau kita nak apa nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu seorang ulama kita, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Wahid Al-Lamti, dia buat nazam macam mana nak memudahkan kita mengingat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang berbunyi, nazam yang berbunyi ma'in syahin aqid kamin kal ghafamin kakhmin amin ma'in ilahuna zukin. Boleh apa ni ya?
InsyaAllah mudah kita nak hafal. Saya ulang sekali lagi. Ma'in syahin aqin kamin kal ghafamin kakhmin amin ma'in ilahuna zukin. Dia buat macam mana tuan-tuan? Dia ambil setiap nama keturunan Nabi tu, dia ambil huruf hak mula-mula. Mim hak mula-mula tu Muhammad, Ain Abdullah, Shin tu Syaibah. Syaibah tu ialah nama sebenar kepada Abdul Muttalib. Kita kenal Abdul Muttalib, nama dia bukan Abdul Muttalib, nama dia Syaibah. Macam mana boleh jadi Abdul Muttalib? Kena baca selepas tu. Ada nama dia tu Hashimnya. Hashim pun bukan nama betul juga. Lagi lepas tu Hin, Hashim. Kemudian Aqin, Ain tu Abdul Manaf, Qaf Qusay, Kamin, Kab tu Kilab, Mim tu ialah Murrah. Jadi kalau kita boleh hafal tu pun, Ma'in Syahin Aqin Kamin, Muhammad bin Abdullah, Shin Syaibah, tahu dah Abdul Muttalib, Hashim Syahin, Aqin Abdul Manaf, Qaf Qusay, Kamin Kilab bin Murrah. Aisyah ya boleh tuan-tuan. Dengan hak berzanji, payah berzanji lagi. Berzanji pun ada kan. Keturunan Nabi tu. Tapi hak ni mudah tuan-tuan, ambil kepala tu saja. Tuan-tuan duduk sikit, tengok lama-lama, boleh Ma'in Syahin Aqim, mula tengoklah. Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Boleh sekarang. Kalau boleh malam ni pun jadi ya. Lepas tu kal ghafamin. Kal ghafamin tu ialah Ka'ab, Lam Lu'ay, Ghin Ghalib, Fa Fihr, Mim Malik, Nun An-Nadhr. Kakhmin Amin Ma'in. Ka'ab tu ialah Kinanah, Kha Khuzaimah, Mim tu Mudrikah, Amin tu Ilyas, Mim Mudar, Nun Nizar. Last sekali Ma'ad bin Adnan. Ulang 2-3 kali saya boleh tuan-tuan. Tambah budak-budak Allah, saya ulang 2-3 kali dia mula duk Ma'in Syahin Aqim, Ma'in Syahin Aqim, saya dia boleh ingat tuan-tuan. Ilahuna Zukin tu tak masuk dah. Ilahuna Zukin tu maksudnya ilahuna ulim. Setakat ini diketahui, yakni secara pasti keturunan Nabi SAW. Mak Nabi sebelah tu, keturunan mak Nabi. Nak apa yang lagu mana tuan-tuan? Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab, sambung terus, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Dia bertemu tang tu. Barulah kita nampak, dia temu tang tu. Zuhrah tu dengan Qusay dua beradik. Qusay tu adik, Zuhrah tu abang. Tuan-tuan buka pula muka surat yang seterusnya. Tuan-tuan buka di muka surat 39. 39. Saya bagi kat tuan-tuan dalam buku ni supaya kita kenal sikit-sikit keturunan Nabi SAW ni kan. Qusay ada semuka ringkas, cerita dia panjang lah. Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah. Inilah hak paling popular dalam kitab sejarah mana pun tuan-tuan buka. Inilah cerita para ulama kita. Tapi dia cerita panjang lah. Kita ambil lah sikit sekurang-kurangnya kita kenal mereka ni. Sebab melalui kita kenal keturunan Nabi SAW, kita akan rasa, patut Nabi ni sangat dimuliakan. Pasal keturunan dia pun keturunan yang mulia-mulia. Orang besar-besar, orang yang sangat berjasa kepada orang Quraisy, bahkan kepada seluruh bangsa Arab. Keturunan Nabi ini keturunan yang sangat berjasa, bukan sahaja kepada orang Quraisy, bahkan kepada seluruh bangsa Arab. Bangsa Arab keseluruhannya, sebelum datang Nabi lagi, dia pada kenal dah keturunan Nabi ini. Lahir Nabi sebut anak Hashim, sebut ni keturunan mana? Abdul Manaf, Qusay. Memang orang nampak patut mai kat cucu ni hebat sangat, sebab orang atas-atas dia memang orang yang hebat-hebat, orang yang besar-besar. Mari kita baca surah malam ni tuan-tuan, berapa yang dan lah. Qusay bin Kilab.
Beliau ialah Zaid bin Kilab, adik kepada Zuhrah yang merupakan moyang ibu Nabi SAW. Qusay itu panggilan rupanya, nama dia hak sebenar ialah Zaid. Awak yang dipanggil Qusay. Qusay itu makna dia orang jauh. Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Aqsa apa? Masjid hak paling jauh pada masa tu. Jadi Qusay ni orang jauh. Apa cerita dia pibuh nama ni? Dipanggil dengan gelaran ni pasal apa? Semasa kecil beliau tinggal bersama ibunya di perkampungan Bani Rabi'ah. Akhirnya beliau kembali ke kota Makkah. Setelah dewasa beliau berkahwin dengan Hubba, anak kepada ketua kabilah Khuza'ah yang memerintah kota Makkah. Tadi saya kena syarah sikit lah. Dia ni tuan-tuan, Qusay ni, lepas ayah dia mati, dia kecil lagi masa tu, bayi lagi, mak dia menikah lain. Nikah dengan orang di sebelah Syam. Menikah ikut suami lah, pergi duduk sana. Bila dia besar di sana tuan-tuan, dia duk ingat dia orang sana lah. Mak dia tak pernah abang. Satu hari dia bergaduh dengan orang situ. Bergaduh, mereka malukan dia. Mereka cerca dia dengan kata kat dia, hang bukan orang sini yang duk belagak main kau ni, buat apa? Kan bila main-main sepak raga kan menang kan, geram buat tu, mereka kata kat dia, pelagak, hang bukan orang sini. Yang kita duk kata kat orang Bangla, orang Melayu kalau marah kat Bangla, Bangla, tu hina orang, tak boleh lah Islam, kan boleh. Bangsa Hindun, seolah dia bagus sangat. Jadi dia berasa hati, bila dia kena hina tu, dia sakit hati yang amat sangat. Dia balik teriak, habaq ke mak dia. Bila dia duduk teriak, mak dia kata, duduk teriak buat apa? Memang bukan orang sini, kita ni bukan orang sini. Tanah kita lebih mulia daripada Syam ni, tanah kita kota Mekah tu. Keturunan hang bukan orang sini, ya betul. Keturunan hang lagi mulia daripada depa aku ada sini ni. Keturunan hang ialah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, keturunan Quraisy yang membina Kaabah dulu. Nabi Ibrahim, itulah keturunan. Dia bila dengar tu dia kata, dia tak mau duduk dah di situ. Dia kata dia nak pergi duduk di Mekah, tempat dia. Mak dia babak di sana ada abang hang Zuhrah duduk sana. Tapi kalau nak balik janganlah tunggu musim haji. Mai musim haji dia pun pergi. Bila dia pergi, dia balik jumpa dengan abang dia. Bila jumpa dengan abang dia semula, abang dia buta dah pada masa tu. Zuhrah ni buta dah, tua dah. Zuhrah ni kata kat dia, aku tak kenal hang. Dia kata, tengok tak nampak, tapi suara tu memang macam suara ayah. Ayah dia nama Kilab, ataupun nama sebenar Kilab ialah Hakim. Lepas tu dia pun duduk situ lah. Makin hari makin dia dikenali. Ni dia keturunan Nabi Ibrahim balik ni. Orang Quraisy tak ada dah di Mekah kecuali Zuhrah. Makin dikenali, makin disayangi kerana dia ni satu pertama tuan-tuan, sifat yang ada kat dia sangat pemurah orangnya. Sangat baik akhlaknya. Bahkan nampak daripada kecil dia membesar tu, nampak aura, nampak karisma seorang pemimpin pada diri dia. Sehingga tuan-tuan, ketua kabilah Khuza'ah yang memerintah Mekah pada ketika itu jatuh hati kat dia. Lalu dia ambil buat menantu, dia bagi menikah dengan anak dia. Masa ni kabilah Khuza'ah memerintah Mekah. Orang Quraisy tak duduk di Mekah dah. Mereka dah keluar daripada kota Mekah selepas peperangan berlaku antara suku Jurhum dengan Khuza'ah. Mereka pakat pergi duduk jauh-jauh pada kota Mekah sebab Mekah diperintah oleh orang lain. Jadi bila Qusay balik ke Mekah, dapat menikah pula dengan anak kepada ketua kabilah Khuza'ah, dan oleh kerana dia baik tuan-tuan, pak mentua dia sayang sangat-sangat kat dia. Siapa pun tuan-tuan kalau dapat menantu baik, kadang-kadang sayang kat menantu lebih daripada anak sendiri. Tu ya tuan-tuan. Boleh menantu baik lah kan, baik sungguh ni. Hei, tak ada lagi, saya ada. Dia sayang anak sendiri betul. Ish, baiknya menantu kita. Anak kita tak boleh teratur. Dia duk sembang lelaki bini. Lepas tu bila dah baik sangat, duk tolong dia memerintah kota Mekah, dia ketua kabilah. Duk jaga Kaabah, duk tolong basuh bersih Kaabah, duk macam-macam duk. Sampai bila pak mentua dia sakit nak mati tuan-tuan. Pak mentua dia ni tuan-tuan dekat nak mati tu, pak mentua dia kata, "Ish, anak kunci Kaabah ni
tak boleh bagi ke orang lain dah. Yang paling layak ialah kamu wahai Qusay. Lagi pula kamu keturunan Nabi Ibrahim yang membina Kaabah ni. Lah dia bagi kunci Kaabah tu kepada Qusay bin Kilab. Maknanya pemerintah Mekah dapat kat dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, orang-orang kabilah Khuza'ah mengamuk, marahlah, sehingga mereka hampir berperang dengan dia. Dia pun, tuan-tuan, bila dah sampai ke peringkat tu, dia pergi cari orang Quraisy balik. Orang Quraisy keturunan Nabi Ibrahim AS, dia pergi cari balik, kumpulkan semua, dia minta bantuan dia pun mai tolong dia. Akhirnya berlaku perang sungguh dengan Khuza'ah. Perang punya perang, menang kat dia, dan dia telah berjaya menguasai, mengambil alih tampuk pemerintahan kota Mekah yang asalnya memang duduk di tangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tapi kemudian terlepas ke tangan suku Jurhum, kemudian suku Khuza'ah. Lah dapat balik kat dia, dan dia telah berjaya mengumpulkan, menyatu padukan semua orang-orang Quraisy yang sebelum ini berselerak duduk sana sini, lah mai duduk di kota Mekah menjadi jiran Kaabah Al-Musharrafah. Sebab tu orang Quraisy sangat hormat kat Qusay bin Kilab ni, tuan-tuan. Sebelum meninggal dunia, mentuanya Hulail menyerahkan kunci Kaabah kepadanya, menyebabkan kemarahan kabilah Khuza'ah. Qusay meminta pertolongan kaum Quraisy yang tinggal di luar kota Mekah untuk membantunya menghadapi kabilah Khuza'ah. Kemenangan berpihak kepadanya, dan kota Mekah kembali ke tangan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab jasa Qusay menghimpunkan semula kaum Quraisy di kota Makkah, beliau dikenali sebagai Mujammi'. Ini gelaran kepada dia. Kan kita bapa kemerdekaan, bapa tu bapa ni, di Arab depa panggil dia dengan gelaran Mujammi', yakni orang yang menyatu padukan, yang menghimpunkan semula orang Quraisy yang dulunya berselerak tak menguasai kota Makkah. Jasa siapa? Ni tuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pula sangat-sangat dihormati oleh orang Mekah pada ketika itu. Kerana dia pula, tuan-tuan, bila dia nak merintah kota Mekah ni, tuan-tuan, dia bijak. Dia tubuhkan 5 kementerian, 5 jabatan utama untuk mentadbir kota Mekah. Yang pertamanya jabatan tu nama dia Darun Nadwah, Parlimen Quraisy. Dia buat parlimen. Apa urusan pun bisi putih di situ. Yang kedua nama dia Al-Liwa. Al-Liwa ni ialah urusan peperangan, ada ketua dia. Kemudian yang ketiganya As-Siqayah. As-Siqayah ni ialah satu jabatan khusus yang ditubuhkan oleh Qusay bin Kilab ni untuk menyantuni, untuk menyediakan minuman kepada para jamaah haji yang datang ke kota Mekah. Haji berterusan daripada zaman Nabi Ibrahim. Jadi sebelum ni mai buat sendiri-sendirilah, tapi mai zaman dia merintah tak. Semua jemaah haji yang mai ke kota Mekah, ayak dia sponsor sepenuhnya. Di Mekah ke, pilah ke Mina, pi ke Muzdalifah, hatta di Arafah, semua ayak beres diuruskan oleh As-Siqayah ni, tuan-tuan. Ada lagi satu dia tubuh nama Ar-Rifadah, makanan. Jamuan makanan disediakan sepanjang keberadaan jemaah haji di kota Mekah buat haji itu, tuan-tuan. Semua Quraisy sponsor. Semua ni diatur oleh Qusay bin Kilab. Free duduk di Mekah, tak kena bayar apa. Makan percuma disediakan oleh As-Siqayah dan Ar-Rifadah. Dan yang terakhirnya ialah Al-Hijabah, iaitu urusan pentadbiran Kaabah. Nak kunci Kaabah, siapa nak buka, nak buang minyak wangi, nak buang kelambu, nak bersihkan Kaabah, itu semua kerja jabatan Al-Hijabah. Bijak sana dalam nak mentadbir. Lepas tu bila mai nanti kat Nabi SAW, ada belakang, tuan-tuan, diturun ni benda ni, tuan-tuan. Lepas tu bila mai Nabi naik, nanti kita tak baca lagi hal lain. Kalau kita boleh baca Hashim lagi lah, tuan-tuan. Nama tu pun Hashim, pemecah roti. Orang yang pi duduk di gedohong, duduk di dapur, buat roti, buat tharid. Tharid ni ialah jamuan paling istimewa pada waktu tu. Dia yang buat sendiri, sediakan kepada semua jemaah haji. Pemurahnya sampai bangsa lain pada Arab, lain daripada orang Quraisy pun, semua orang sayang kepada Hashim. Sebab tu bila mai kat Nabi, tuan-tuan, kita baca sejarah nanti kita akan tengok, oh, Nabi ni orang nak sakiti dia, orang nak buat tak tawan kat dia, orang tak agama.
peringkat awal. Sampai dia pun duk sakiti sahabat-sahabat. Nabi tak kenapa. Pasal orang terlalu menghormati keturunan Nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukadimah ni tuan-tuan, walaupun saya tak boleh aku nak tulis panjang sangat lagi lah kan. Tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh ikuti kuliah saya pun banyak kalau nak cari dalam YouTube tu pun ada dah. Nak tahu cerita-cerita ni semua supaya kita akan rasa kagum, rasa besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah kepada kita, dipilih dari segala sudut, akhlak mulia, keturunan pun keturunan baik-baik belaka, keturunan yang sangat berjasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah Muhammad yang saban hari kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhir sekali lah tuan-tuan malam ni, sebelum saya berhenti, tuan-tuan buka muka surat lah, kira-kira khatam dah kan? Muka surat 252. Alas sekali. Tuan-tuan hafallah satu doa ni tuan-tuan, iaitu doa bagi akhlak mulia. Tu atas. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, wa la yasrifu anni wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Makna dia apa? Ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang paling mulia. Minta ke Allah Ta'ala supaya Allah bimbing kita, pedar kita ni bagi jadi akhlak kita ni akhlak yang baik. Suruh anak-anak kita pakai amal doa ni tuan-tuan. La yahdi li ahsaniha, tidak ada siapa yang boleh bimbing aku, boleh tunjuk ke aku sehingga aku jadi orang yang baik berakhlak mulia ni, melainkan Engkau sahaja ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan simpangkanlah, bagi jauh bang perangai-perangai hak tak elok daripada aku, yang orang meluat, orang main semayang pun nak duduk sebelah kita pun dia tak mau, yang orang meluat perangai uduh kita ni, minta Allah buang hak tu. La yasrifu sayyi'aha illa anta, dan tidak ada siapa-siapa pun yang boleh menjauhkan akhlak yang buruk daripada kita, melainkan Engkau sahaja ya Allah. Ni doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi ni tuan-tuan, walaupun akhlak Nabi diakui oleh siapa sahaja, hatta Allah Subhanahu wa taala pun puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia akhlak mulia dah ni, tu pun duk minta lagi ke Allah Subhanahu wa taala supaya jadi akhlak mulia. Dan Nabi minta doa ni tuan-tuan, bila tuan-tuan ni dalam salah satu doa iftitah Nabi baca doa ni tuan-tuan. Panjanglah doa tu, tapi salah satu isi doa iftitah sembahyang tu minta supaya jadi orang yang berakhlak mulia, minta Allah jauhkan daripada sifat hak buruk, sifat hak tak baik daripada kita. Itulah tergambar bagaimana mulianya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mulia dah pun duk minta bagi jadi baik lagi duk minta ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu yang mampu saya sampaikan kepada tuan-tuan. Moga-moga ada kebaikan kepada kita semua, untuk kita rasa nak mencari lebih lagi tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya kita rasa sayang, rasa kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ni tuan-tuan, siapa yang nak memiliki dia boleh ambil dulu pun tak apa, kalau tak bawa apa malam ni kan, saya duk kot ni, duk musim kot ni ya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh impun nanti, bagi kemudian pun tak ada masalah apa. Yang tak berminat boleh pulangkan semula, tak ada masalah apa tuan-tuan. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.